satu elemen yang cukup bahaya. Apatah lagi jika fitnah itu terhadap agama yang boleh menjurus kepada hukum membunuh, kerana Al-Quran ada menegaskan bahawa fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Kalau kita rujuk balik daripada masuk ayat 191 dan 217 surah Al-Baqarah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan dalam salah satu hadis yang bermaksud, bersegeralah lakukan amalan-amalan yang baik, yakni jika di waktu siang, jangan tunggu hingga menjelang malam yang gelap gulita, kerana ia akan menimbulkan fitnah, seperti seorang lelaki di mana pada waktu paginya dia seorang muslim, dan apabila menjelang petang atau malam dia menjadi seorang kafir pula. Dia menjual agama kerana kepentingan dunia yang terlalu sedikit. Hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim, At-Tirmidzi daripada Abu Hurairah. Jadi kalau kita tengoklah, ya, fitnah ni macam mana tinggi tak tinggi dia punya bahaya tu. Jadi kalau kita terenung balik, fitnah yang terjadi ini boleh berlaku kerana orang yang terlibat itu sama ada benar-benar tidak memahami atau memiliki ilmu fardu ain, ataupun kerana berhasad meraih kepentingan dengan penampilan agama, atau memang dalam kalangan orang-orang munafik. Jadi ketiga-tiga kategori manusia itu dianggap golongan yang jahat kerana mahu memburukkan Islam. Jadi kita tengok balik renung benda ni. Jadi fitnah ni ada bermacam-macam jenis, Yang pertama iaitu fitnah melalui kepimpinan negara. Ini yang pertama. Fitnah melalui kepimpinan negara. Yang kedua dia fitnah dalam belajar kerana mahu dapat jawatan. InsyaAllah lepas ni kita urai satu-satu sikit. Kita ceritakan jenis-jenis fitnah dulu. Yang ketiganya fitnah melalui penampilan diri dan cara berpakaian. Ini pun dikategorikan sebagai fitnah dulu. Yang keempat, fitnah melalui ungkapan. Ini banyak kita dengar kan. Macam-macam orang cerita tentang ungkapan ini. Yang kelima dia fitnah melalui penulisan. Fitnah melalui penulisan. Yang keenam, fitnah melalui iklan produk. Ini berleluasa sekarang kan. Iklan, tengoklah kalau di pantai timur, pantai barat dia berlaku lain-lain. Di sini buka rambut, di sana tutup kepala. Itu contoh dia lah. Yang ketujuhnya fitnah melalui penglibatan dalam sukan dan hiburan. Ini pun boleh membawa kepada berlakunya fitnah itu sendiri. Baik, yang ke-8, fitnah berbangga kerana berjaya memperbanyakkan bilangan masjid. Ini memang kerja banyak masjid tapi kosong isi, masjid banyak kosong je. Kalau kita tengok pada Taiping, kita ada berapa yang berhampiran, cukup 1, 2, 3. Kita tengok orang dah beratus ribu ada, tapi yang datang betul, tak kisahlah masjid mana pergi, tapi mana untuk berjemaah kan. Baik, yang ke-9, fitnah kerana meninggalkan kewajipan beribadah. Ini pun jenis fitnah juga. Dan yang 10 ni adalah fitnah kerana tidak menunjukkan akhlak Islam yang mulia. Jadi ada 10 fitnah yang kita panggilkan jenis-jenis fitnah. Jadi kita tengok balik dalam tu. Baik, kita ambil yang pertama tadi, iaitu fitnah melalui kepimpinan negara. Kalau kita tengok sekarang ni, terdapat para pemimpin negara, terutama negara umat Islam, yang tidak segan silu untuk mengisytiharkan bahawa mereka telah melaksanakan undang-undang Islam dalam pentadbiran mereka, dan boleh
dikatakan negara mereka adalah sebuah negara Islam. Ni yang diwar-warkan, tapi kalau kita tengoklah, ambil yang paling mudah tuan-tuan, isteri mereka, yang kadang tudung kepala tak nak pakai. Ini satu contoh kan, tapi diisytiharkan kita contoh ambil negara kita contoh negara Islam kan. Malaysia ni sebuah negara Islam, tapi peringkat kepimpinannya tengoklah. Kadang-kadang terpaksa kot, ada di kalangan pimpinan tu terpaksa pakai. Agak-agak kita, alhamdulillah kita bersangka baik lah. Bila dipakai tu, alhamdulillah lah kan. Isteri mereka tu merupakan peringkat asas tuan-tuan, peringkat asas disuruh kita dakwah isteri anak-anak untuk pakai tudung kepala tu cukup lah. Belum kita suruh pakai stocking lagi. Ini tudung kepala. Seperti trend sekarang ni suka dengan pendek tuan-tuan. Ada saya tanya satu tu penjual air kelapa. Tak boleh kalau dengan panjang. Kita tanya apa dia kan. Dah kerak kita beli. Panas pedik kan. Dia kata panas. Bahaya jawapan hang tu kan. Sebab apa? Di sana tu lagi panas kan. Lagi panas. Sebab dia nak mencari sumber rezeki. Yang suami pun tengok diri dia. Lebih kurang kan. Cari duit. Tapi untuk tarbiyah diri dan isteri habis tuan. Ini. Jadi maknanya cukup ya. Kalau kita ambil fitnah melalui kepimpinan negara ni, hancur kita. Itu sebab kalau kita tengok pimpinan dari luar tu datang, yang ditunjukkan masjid negara kan. Bank Islam, pusat Islam, tempat-tempat yang hebat. Tapi tempat-tempat lain, cuba bawa kilang kastor tu kan. Baru kita tahu hebat Malaysia. Itu. Kita ambil yang kedua tuan. Kita ambil yang kedua iaitu fitnah dalam belajar kerana mahu dapat jawatan. Ini kita kena ingat pada anak muda kita yang sedang belajar ni. Ingat, belajar tu jangan letak konsep diri aku pergi belajar ni nanti aku boleh dapat jawatan yang baik-baik. Dulu macam tu kan? Kalau tak betul di set pembina tu pergi Mesir, pergi UK ke apa semua ni, Jordan lah, balik nanti aku dapat pegang jawatan. Bila dah diamanahkan jawatan, susah pergi jauh tuan-tuan. Kadang jadi pendidik sendirilah. Ramai di golongan ini yang sepatutnya kena berani diri lah. Kita sebagai orang yang belajar agama, tiba-tiba bila balik pada Mesir, Jordan, Syria ke, sampai ke sekolah contohnya, nak bercakap pun tak berani tuan-tuan. Apatah lagi kadang-kadang penampilan diri pun tak berani. Bukan kita kata wajib pakai ketayak tu tak, tapi sekurang-kurang tuan-tuan bila kita pakai ketayak ni ada benda yang boleh menghalang diri kita daripada membuat sesuatu yang tak elok. Kita rasa malu tuan-tuan. Apatah lagi bila nak cakap lagi dah takut. Kita nak cakap bab Islam di sekolah pun takut. Macam mana? Saya sampai satu tahap tuan pengalaman, mereka tak mau duduk dengan saya tuan. Waktu rehat. Lama-lama kita perhati dalam seminggu tu pasal apa mereka duduk. Berapa minggu tu memang mereka pantau kita. Mereka pantau kita, patut mereka tak mau duduk di kantin pun tak mau tuan. Tempat makan. Kita tanya pasal apa? Baru dia bercerita yang macam ni lah. Hang sedang dipantau tuan. Oh, itu pun jadinya. Tak apalah tuan-tuan, benda tu. Ini kita nak merenung. Kena ada kekuatan tuan-tuan. Walaupun tambah kita yang dah berumur ramai. Kita tengok benda-benda yang mungkar, apa salah kita tegur tu kan.
masuk dalam tak mau masuk dalam fitnah. Jadi yang kita khususkan adalah fitnah dalam belajar kerana mahu dapat jawatan. Jadi na'udzubillah lah, anak-anak kita janganlah kita set jadi lalu kita cakap bila belajar nanti dapat kerja ataupun jawatan yang tinggi-tinggi kan. Yang bagi ilmu dulu kan. Kita dapat ilmu barulah kita set diri itu macam mana dapat jawatan, alhamdulillah kan. Tapi bila dah dapat jawatan tu tengok mulalah ujian itu mula datang. Kalau kita menjadi contoh hakim mahkamah syariah ke, tengoklah macam mana kita tu. Itu sebab banyak kalangan anak-anak kita ni yang menolak jawatan hakim mahkamah syariah sebab ni kan. Sebab tak mau berdepan. Negara kita ni ijtihad sebagai role model kan. Negara Islam jatuh, tapi dari sudut pengisian dia macam ni lah tuan-tuan. Yang ada ni macam ni kan. Baik, yang ketiga dia ialah fitnah melalui penampilan diri dan cara berpakaian. Disebabkan kerana kurang pendedahan maklumat agama, sama ada tidak mahu duduk dalam majlis ilmu atau ceramah, maka ramai di kalangan orang Islam dalam negara Malaysia ini memperlihatkan penampilan diri mereka benar-benar tidak Islamik langsung. Kita ambil satu contoh apa dia kan? Satu promosi yang dibuat oleh Rosmah Mansur dulu kan, tentang pakaian Islam, Muslimah Islam. Dibuat, panggil luar negara datang, model-model dari luar negara nak memperagakan contoh-contoh ataupun contoh pakaian Muslimah kita. Jadi kita tengok mana jadi tuan-tuan kan. Letak sana, longgak sini, dedah sikit sana. Jadi macam seolah-olah budik tuan-tuan. Jadi sepatutnya berpakaian macam ni. Kita kena rujuk orang yang alim bab ini kan. Baru kita buat. Tapi sebab apa? Penasihat semua takut. Dia jadi macam ni je. Ditimbul fitnah tuan-tuan kan. Kemudian kita tengoklah dalam televisyen macam saya kata tadi, dekat kalau di Pantai Timur tuan-tuan, kita pergi iklan dekat kapal besar tu, orang yang sama, tapi di sana boleh pakai tudung, tapi bila balik ke Malaysia sampai negeri dah buka dah tudung kan. Ini dia macam main-main dia sudah kan. Belah sana boleh, sini tak boleh. Jadi sebab kalau betul-betul orang yang ada ilmu, beramal dengan ilmu dia, kita ambil contoh semayang cukup lah untuk muslimat kita tu. Yang tutup elok semua kan. Jadi bukanlah suruh pakai telekong berjalan tak. Tapi maksud dia tu kan. Maksud dia tu bila keluar tu, kita ambil lah cara berpakaian sebagai seorang Islam. Dalam konteks muslimah ni, ambil lah pakaiannya macam mana. Ini tudung elok-elok tuan-tuan. Dia kona kot sini, dia jadi tak macam mana. Patutnya pansuk taruh tu kan. Sebab syarat tuan-tuan nak tutup aurat ni mesti bawah daripada tek tu, dia punya labuh tu kan, bawah tutup ni kita punya susu tu. Tapi tak ni kona kot ni kan. Sebab apa? Dia selit cucuk sana, pin sini. Dia jadi macam tu. Sebab apa? Ini fashion kan. Tambah sekarang bila seorang selebriti masuk, bukan masuk Islam, bila dia mula bertudung, dia keluarlah jenama sendiri kan. Jenama dia macam ni, orang pun terikut. Masuk lagi seorang ikut cara ni. Yang kaya pakai ke fashion kan. Depa yang jadi kaya. Tapi ketetapan dia tadi, di mana had ataupun batasan kita dalam menutup aurat tu, kena tahu. Kalau tidak, itulah tadi, timbullah fitnah melalui penampilan diri dan cara kita berpakaian. Ni orang lelaki pun kita tengok, lah ni trend apa? Duk kayu batikal, seluar tu no. Tanpa benda dia
tonjol sikit kan. Itu ni sahabat-sahabat kita yang suka bergayuh basikal tu ada. Cuma kita tak berani nak tegur lagi ya. Jadi kalau ikut tadi kena berani tegur. Dia ikut trend tuan. Kalau kayuh basikal seluar dia ketat kot. Kalau tak ketat tak boleh kayuh. Dia jadi lagu tu. Ini macam tu. Dia trend. Kita ni cukup mudah tuan. Cukup mudah terikut-ikut. Dulu zaman 70-an dulu, kalau tak silap kita tuan-tuan kan, ada satu seluar tu dipanggil bell bottom. Ya Allah, pergi kedai dulu, lagi besar, suruh kaki tu macam runtut lah. Sebab apa? Mudah meniru budaya tu. Ni kita mudah meniru budaya tu. Kemudian kalau kita tengok penampilan juga tuan-tuan, ada di kalangan anak-anak muda kita, golongan remaja ataupun orang yang dah lama ni, badannya penuh dengan tattoo tuan-tuan. Penuh dengan tattoo. Saya pernah tahu beberapa puluhan dulu tentang letak di Asal Kumbang, ada satu warung tu, Assalamualaikum. Dia punya tokeh dulu. Dia masuk Islam tu, orang Filipina. Dia datang jumpa kita, dia tanya macam mana saya punya tattoo ni. Masa itu kita muda kan. Dia bertanya, tattoo penuh dekat tangan ni. Lepas tu tanya, abang macam mana? Jadi dia kata saya dulu masuk kumpulan gangster. Walaupun masuk gangster dia kena buat tattoo kan. Ni padat badannya. Nak tunjuk hebat kan. Tapi badan memang sandor lah. Badan dia tegak, jenis tegak kan. Dia tanya kita dah benda tu boleh. Dia kalau nak buat, dia nak hilang, kena kikih ke? Kena kikih kan? Dia kata tu satu kikih, biar pergi kan? Allah Ta'ala lebih mengetahui. Dia masuk Islam kan? Dia masuk Islam, tapi baru mula nak beramal. Itu tahun 80 lebih lah, silap saya kan? Meninggal dah roh tu. Sebab dia punya mihailam cukup sedap kan? Kita rasa orang lain selera tak tahu sebab berbeza-beza. Itu juga. Kemudian kita tengok juga dalam konteks sekarang ni, bercakap pun, cakap bahasa ni pedan kan. Ini pun ciri-ciri boleh menampilkan fitnah itu sendiri kan. Bahasa yang kita guna kan, langsung tak ada benda-benda yang boleh kita kategorikan boleh berlapis cakap tu, tak ada. Baik, seterusnya yang keempat, fitnah melalui ungkapan. Terdapat dalam kalangan orang Islam yang memfitnah Islam dengan ungkapan mereka seperti kata-kata Islam tidak relevan pada zaman orang mengejar sains dan teknologi. Ungkapan yang kita gunakan kadang-kadang kita rasa yang kita cakap betul, tapi yang ni merupakan fitnah. Islam tidak relevan pada zaman orang mengejar sains dan teknologi. Dan semalam dalam satu gerak subuh semalam memang saya sebutkan berapa dekat 20 nama, iaitu ulama-ulama Islam kita yang mempelopori bidang sains, bidang perubatan, bidang matematik, nama-nama tu kan. Itu ulama tu kan. Yang peringkat asal itu memang dia menghafal Quran, belajar fardu ain dengan lengkap, barulah pergi ke sana. Yang ni. Undang-undang Islam seperti hudud, qisas, takzir dan lain-lain sudah tidak sesuai pada hari ini. Ia hanya boleh dilaksanakan di padang pasir di zaman Rasulullah SAW. Ini salah satu contoh lagi tentang fitnah melalui ungkapan. Kami dulu pernah tuan-tuan, belah-belah ulung tu ada satu imam tu masa tengah heboh pasal hudud dululah. Dia boleh bercakap tuan-tuan, dia seorang imam. Dia bercakap, kalau nak makan sup tangan, pergilah Kelantan. Jadi pendengar tuan-tuan lari habis.
bercakap benda-benda yang macam tu. Sepatutnya tak boleh dulu kan. Hang tak erti, hang belajar dulu. Tanya dulu dari sudut. Ni tadilah fitnah melalui ungkapan tadi. Bila dia bercakap macam tu, timah fitnah pun menjala tuan-tuan. Pergi dari seorang ke seorang, seorang ke seorang. Dia jadi mainan tuan-tuan. Kan? Ini bahaya dan fitnah tadi. Baik, kemudian fitnah melalui penulisan. Ya. Terdapat juga segelintir penulis yang pro aliran Songsang yang memperlekehkan, ya, memperlekehkan hukum seperti hukum-hukum Islam dalam blog, rencana atau buku-buku tulisan mereka ia disifatkan sebagai satu tindakan berani kerana mereka tahu bahawa tindakan itu tidak akan dikenakan apa-apa. Dalam suasana yang agak liberal ni tuan-tuan, inilah yang baru-baru ni kita dihebohkan dengan satu golongan atau kumpulan G25 dulu kan. G25 yang merupakan di kalangan penjawat awam yang dah pencin, ya. Apa tu saya kata tadi, masa bertugas tak berani, bila dah berhenti itu baru bercakap. Malam kita dapat satu WhatsApp, betul tak betul Allah Alam tuan, ini pun merupakan fitnah juga, iaitu bekas pegawai negara kita kan, Gani Patail kan, rupa dah jadi pengurusi Sarawak Hydro, Sabah Hydro. Hebat kan? Kan? Rupa dia diam-diam tu apa batu kan? Nak selamatkan bos kan? Dia pergi ke situ. Ini. Jadi bahaya tuan-tuan. Tambah fitnah dalam bentuk penulisan tuan-tuan, kena jaga sungguh-sungguh. Kita yang menulis kena jaga, sebab apa? Kita dipertanggungjawabkan dengan apa yang kita tulis. Seandainya benda yang kita tulis itu tak betul, kita na'udzubillah. Sebab apa sekarang kalau dalam kita punya WhatsApp ni satu dunia ni tuan kan, dia lepas selagi ada yang kita kenal, satu dunia akan pergi. Kita jaga sungguh-sungguh, ya. Kemudian kita tengok fitnah melalui iklan produk. Yang keenam ni, satu lagi fitnah yang tidak dapat dikawal akibat kelemahan para pemimpin negara ialah kecenderungan syarikat mempromosi produk mereka dengan menggunakan khidmat model-model Melayu Islam. Ada yang mendedahkan aurat kepala semata-mata untuk menunjukkan bahawa produk mereka cukup berkesan, tiada tombol-tombol hitam di badan mereka. Di tengah heboh sekarang apa tu? Yang iklan daripada seorang pengusaha yang ni bekas cikgu kan. Dia ni mengajar biologi dulu di Ipoh. Orang panggil apa? Buku putih tu. Kan? Dia bekas cikgu di Ipoh. Jadi dia melibatkan diri pergi taja rancangan-rancangan dalam TV tu. Hebat tuan-tuan. Kesudahannya taja pasukan Kelantan. The Red Warrior tu dia dah jadi warna pink tu kan. Pink Panther. Ini lah apa. Tapi Allah Ta'ala punya kerja tuan-tuan, itulah maknanya bahan yang dia buat tu ada mercury tuan-tuan, kan? Lebihan untuk memutihkan kulit muka. Jadi mercury ni cukup bahaya tuan-tuan, cukup bahaya. Dia bukan boleh tarik lagu tu tuan. Yang kena tonggin dia tu kan dalam balang tu, kan? Kalau tentang masuk dalam makmal sains tu, tahu lah benda tu kan. Mercury satu benda yang payah nak ditarik keluar. Macam kita buat dulu lah batu ladung tu kan. Ambil timah tuan-tuan, cuba pegang, boleh ke? Tak boleh. Dia tengah panas kan. Dia lari sana, lari sini. Macam tu lah produk. Tapi apa sebab tuan-tuan? Inilah tadi. Kita terlalu gairah sangat, kita terlalu gairah sangat untuk mempromosikan produk kita sehingga tak peduli dah. Kita tengok itulah dengan sosok badai yang macam itu boleh.
Siapa yang tengok tu lah, program-program tu lah, macam apa nama yang baru ni, apa nama extravaganza apa kan? Ini penampilan tuan-tuan, ya, ditaja pakaian, tapi padahal apa tadi? Itulah timbul fitnah tadi, tuan-tuan. Boleh pakai yang macam tu, ya. Baik, yang ketujuh dia, fitnah melalui penglibatan dalam sukan dan hiburan. Para atlet negara termasuk yang angkat berat disertai atlet muslimat yang cukup menggiurkan ketika menunjukkan aksi mengangkat berat, termasuk dalam sukan jimrama, renang, hoki dan lain-lain. Begitu juga pendedahan aurat di kalangan penghibur seperti penyanyi, pelakon, pelawak wanita juga tidak kurang memakai pakaian tidak sesuai dengan jenama mereka sebagai seorang Islam. Semua itu dianggap memfitnah Islam kerana menggambarkan seolah Islam membenarkan tindakan itu. Jadi kalau kita tengok atlet negara, tuan-tuan, nombor satu, tuan-tuan, kalau nak menonton orang tak ada berpakaian ni, kolam renang, tuan-tuan. Tengoklah, itu bukan 70%, tuan, 80% dah tak ada aurat, tak tutup aurat. Satu kisah, tuan, masa di sekolah tu ada guru penasihat renang sekolah, tuan. Pada sekolah bukan ada kolam renang, ditubuhkan kelab renang, tuan. Kebetulan guru yang in-charge tu, penasihat tu, seorang perempuan Cina, agak muda je, 30-an. Rupanya kita tengok, dia kata, kelab saya ni budak-budak banyak masuk, ramai, dia kata. Dia bangga, tuan, bangga budak-budak lelaki ni, pelajar lelaki masuk kelab dia tu. Rupa yang sebenar, tuan, dia pun masuk sungguh. Latihannya hari Sabtu. Latihannya di mana tu? Dekat Bukit Larut tu, Burmese Pool, Coronation Pool. Sampai situ, tuan, Coronation apa nama tu, kolam renang. Rupa dia pun nak tengok cikgu tu, tuan. Baru dia jerit. Hari Senin tu dia datang, dia jerit, tuan. Nak ceritakan perangai budak-budak tu. Dia pun masuk ni, rupa nak tengok saya pakai apa ni, pakai renang rupanya. Baru dia tahu kan. Ini sebab apa? Fitnah tertimbul situ. Fitnah akan timbul dari itulah. Maknanya mudah sangat kan. Kita mudah kita letakkan tu. Sebab apa? Tidak ada satu garis panduan. Kalau di sekolah, tuan-tuan tengok, guru perempuan pun pakaian yang tidak menjolok mata. Itu dalam dia punya skema tu kan. Pakaian yang tidak menjolok mata. Apa dia, tuan-tuan? Kalau cikgu bukan Islam ni, dia boleh pakai skirt. Kadang-kadang skirt dia tu terlebih sikit, tuan-tuan. Terlebih sikit. Timbul juga fitnah. Baik, seterusnya, tuan-tuan, iaitu fitnah berbangga kerana berjaya memperbanyakkan bilangan masjid. Baik, satu lagi fitnah di akhir zaman ini ialah terlalu berbangga dengan bilangan masjid yang banyak, tetapi kosong dengan pengajian agama. Malah terdapat pula replika masjid yang menelan belanja jutaan ringgit, tetapi tidak boleh solat jemaat di dalamnya. Ni, contohnya apa, tuan-tuan? Contohnya ialah di Terengganu tu kan, Masjid Kristal kan. Tuan-tuan pernah pergi dia tengok lah. Itulah penonjolan tu. Kita berbangga, tambah. Itu sebabnya kalau jadi AJK masjid ni jangan syok. Jangan syok. Kita dapat kumpul duit banyak. Duit tu simpan. Akhir tahun bila dibentang akaun, masjid ni macam ni punya duit banyak. Tapi apa? Tak ada kata. Dia senyap lagu tu. Ini baru dekat masjid kami Remboyan, tuan, dah bina pula satu lagi bangunan. Saya tanya buat apa tu? Apa nak buat futsal, tuan. Tuan-tuan, so kalau hendak buat futsal tu besar kan? Hewan kan? Suara-suara boleh tak? Nak sewa kan? Satu bentuk. Tapi kalau dijaga dengan elok, cukup kain
aurat tu dijaga, cukup tan cantik, tapi kena betul-betul lah, kan? Kena betul-betul jaga apa yang kita buat. Apa yang kita buat tu kita jaga sungguh-sungguh. Baik, yang kesembilannya ialah fitnah. Kerana meninggalkan kewajipan beribadah, fitnah kerana meninggalkan kewajipan beribadah. Ramai dalam kalangan pekerja Islam bukan yang mencuburi bidang binaan, yang bekerja dalam bilik berhawa dingin pun tidak melakukan solat fardu atau Jumaat. Terdapat senario di mana ada pekerja Muslim di sebuah kilang ditegur majikan yang bukan Islam, mengapa mereka tidak pergi menunaikan solat Jumaat. Ini berlaku, tuan-tuan. Cukup mudah, tuan-tuan. Sebab kita ambil peluang. Kita buat alasan. Baru ni seorang sahabat jemaah kita, anak dia bekerja di satu kilang di Pemuntin, tuan-tuan. Yang ni kilang tak bagi solat jemaah. Satu syarikat Jepun, dia tak bagi pekerja-pekerja Islam menunaikan solat waktu jemaah. Ini sikit lain pula, kan? Dia kena ingat, itu merupakan satu fitnah. Kalau kita duduk, contoh di bank ke, cukup masa sepatut kita kena sembahyang Zuhur ke, kita buat relax, kan? Tak mau nak pergi sembahyang, cukup waktu nak bekerja balik, sambung kerja, baru. Mana boleh, dah mengelak betul-betul, kan? Ini merupakan satu fitnah lagi, tuan-tuan. Satu lagi fitnah. Yang terakhir, tuan, fitnah kerana tidak menunjukkan akhlak Islam yang mulia. Fitnah kerana tidak menunjukkan akhlak Islam yang mulia. Jadi disebabkan tidak menguasai dengan baik ilmu fardu ain, maka ramai dalam kalangan individu Islam tidak bercakap benar, melakukan pecah amanah berjuta ringgit, rasuah, penipuan, menggelapkan wang tabung haji dan sebagainya, menunjukkan sikap dan akhlak orang Islam sangat kritikal. Sekaligus ia memfitnah agama Islam yang suci itu. Jadi mereka ni sebenarnya berdosa di hadapan Allah kerana tidak menunjukkan suatu tindakan yang baik, terutama kepada golongan yang lebih muda ataupun di kalangan bukan Islam yang merahsiakan Islam menjana kegiatan yang tidak bermoral. Ini isu sekarang ialah tabung haji, kan? Yang diamanahkan kepada beberapa orang tu, tapi sebab apa? Tidak menguasai ilmu fardu ain untuk merupakan awal, tuan. Tapi sebab apa? Kepentingan dia dilantik jadi mengurusi. Ini banyak tempat dia, tuan. Ini satu contoh pula, kan, yang kita ambil, yang terlepas pandang tu, kita rasa macam tu, tuan. Maknanya bila berlaku benda yang macam ni, bala kepada negara kita ni sebab ni, tuan. Salah satunya bila orang yang tak sepatutnya kita letak tu, dia duduk di tempat itu. Jadi kita mengundang ataupun kita memanggil supaya bala tu datang. Kita tengok sekarang, tuan, apa yang dah jadi sekarang, kan? Lepas satu sekarang, yang tidak ada dah orang kata siapa nak tahan benda yang macam ni, tuan. Dengan GST yang sekarang, yang terbarunya TPPA ni pula, macam-macam bercerita, tuan, kan? Kalau tuan baca tu, dia bercerita tu semua je baik untuk negara, tapi tak pernah nak merenung sekarang ni apa terjadi, tuan. Apa terjadi kepada negara kita? Sama-sama, tuan. Bila letak orang yang bukan ahli di tempat tu, tunggulah saat kehancuran dia. Tu kata Nabi, ya. Kita tunggu saat kehancuran dia. Itulah makna ada 10 fitnah ni, tuan. Cuba kita renung balik, elakkan daripada fitnah ni merebak. Sebab apa? Bila kita buat ni, kita sebar benda-benda yang macam ni, itulah. Sebaran tu bukan sekadar melalui, tuan. Kadang-kadang dengan penonjolan tadi, kita kata berpakaian kita, dengan ungkapan kita tadi, kan. Bila kita letak mimpi yang macam ni, dia akan timbul fitnah-fitnah tu berjalan, tuan. Itulah sekadar perkongsian di pagi ni. InsyaAllah semoga menjadi satu renungan bersama untuk diri saya, tuan-tuan dan puan. Kita renung baliklah, ada 10 jenis fitnah ni,
dan sepatutnya kalau boleh kita halang, kita hindarkan, terutama kita berdakwah kepada keluarga kita tuan-tuan, anak isteri kita. Nombor satu, cuba bawa. Alhamdulillah, ada kalangan kita ni yang boleh mampu bawa anak-anak berjemaah subuh, tuan-tuan. Bukan senang berjemaah subuh ni budak-budak petang kan. Ini satu benda yang sepatutnya kita renung balik. Kalau nak menang balik Islam, tuan-tuan, kita renunglah masjid surau dia. Seandainya masjid surau dia subuh penuh orang, insya-Allah Islam tu akan menang. Selagi masih banyak yang berdengkur di rumah lagi waktu subuh, dia tambah pula dia subuh gajah kan. Tunggulah. Ni kita tunggu insya-Allah. Pada itulah dapat kita kongsi bersama. Kita tutup pertemuan membaca tasbih Al-Farah surah Al-Asr. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah